Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Usaid ni, satu orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abawayya qad halaka. Dia kata, wahai Rasulullah, ibu bapaku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Tuan-tuan, kan lah ni musim Covid ni, sat-sat dengar mati, sat-sat dengar mati tuan-tuan. Kalau tak Covid pun mati, tapi dia mati sebab lain. Mati tetap mati. Mati tetap mati. Tak dapat tidak tuan-tuan, kita tak dapat lari daripada kematian. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Quran, mati yang kita lari daripadanya itu adalah sesuatu yang benar. Bukan cerita dongeng dah, bukan cerita main-main dah, cerita benar kata Allah. Dan manusia ni dia kalau boleh nak lari daripada mati. Dan kalau dia bagi pilihan tuan-tuan, nescaya dia kata, nanti sat dulu wahai Allah, nanti sat dulu wahai malaikat. Kalau dia beri pilihan. Tapi tak ada pilihan ni tuan-tuan, sebab Swiss tu bukan duk kat kita. Nak boleh kita hold sat dak. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata lelaki ni, dia kata, ibu bapa aku ya Rasulullah telah meninggal dunia, dua-dua mati dah. Macam ayah lah di depan ni, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, bila jadi ibu ayah, ibu ayah kepada ayah ni dah tak ada dah. Sebab tengok ayah pun umur 60 lebih dah, kan? Maknanya mungkin mak ayah kepada ayah di depan ni tak ada dah. Makna kata apa, meninggal dah. Boleh jadi juga hak muda depan saya ni pun boleh jadi tak ada dah salah seorang daripada keduanya. Jadi lelaki ni dia mahbab, pertama dia kata, ya Rasulullah, ibu ayah aku ni meninggal dah ya Rasulullah. Fahal baqiya min birrihima syai'un. Dia kata, ya Rasulullah, adakah masih ada apa-apa amalan untuk saya berbakti kepada keduanya? Ni cerita mati dah, mak ayah ni mati dah. Kalau hidup tu cerita lain tuan-tuan, kita boleh buat macam-macam kat mak ayah kita pasal ada lagi. Ni mak ayah ni tak ada dah, mati dah. Kata lelaki ni, ya Rasulullah, ada tak lagi jalan, ada tak lagi amalan yang aku boleh buat sebagai tanda aku berbakti kepada mereka, kepada mereka. Min birrihima syai'un asiluhuma bihi ba'da mautihima. Ada tak lagi amalan yang aku boleh buat sebagai tanda berbakti kepada mereka berdua selepas kematian mereka ni ya Rasulullah? Adakah tak ada? Ataupun bila mati je habis, tutup dah dekat tu je, kan? Kita duk dengar ni, sallallahu alaihi Muhammad, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Bila matinya anak Adam ni terputus segala-galanya kata Nabi kecuali 3. Kita duk dengar hak tu je. Di antara 3 tu adalah waladun salih yad'ulah, anak yang soleh, dia mendoakan untuknya, yakni mendoakan untuk ibu dan ayah dia. Anak soleh doa untuk mak ayah dia, maknanya ni masih lagi boleh duk berhubung lagi. Kita anak soleh ni bukan nanti mak ayah mati baru nak berdoa dah. Waktu mak ayah hidup hari ni pun duk doa dah. Tu yang duk baca, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu duk baca doa ni. Kalau tak apa jam anak-anak tadika pun duk apa, cucu kita pun duk apa, tok wan tak apa, kira jam, kan? Ni doa ni tak payah doa abang saya tak boleh bahasa Arab ustaz. Ni doa ni simple, kan? Kalau tak boleh juga tak apalah, bahasa Melayu pun tak apa. Nak abang kata sihat mak ayah ni ada pun doa dah. Bukan nanti mati baru nak doa dah. Waktu depa ada kita doa dah. Lepas depa meninggal kita doa lagi. Sebab doa itu mengangkat kedudukan mereka di alam barzakh, di alam kubur. Allah angkat kedudukan mereka. Asbab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar
waladika, walad, istighfar waladika laka, istighfar anak kamu untuk kamu. Tu tuan-tuan. Kan kita duk main kubur ni, kubur duk sebelah aja, main masjid nampak kubur sebelah main kubur nampak masjid tu pun kadang-kadang tak sembahyang kak. Kan duk main kubur ziarah kubur mak dia ayah dia, sembahyang tak juga. Walaupun nampak masjid dulu baru kubur, ada yang kubur dulu baru masjid tuan-tuan. Ikutlah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara faktor untuk ingatkan kepada mati, Nabi kata zurul qubur. Ni faktor ingat kepada mati ni. Nabi kata zurul qubur fa innaha tudhakkiru bil akhirah. Rawahu Imam Muslim. Nabi kata ziarahlah kubur. Nabi suruh. Nabi suruh ziarah kubur. Kan? Cuma ada adab ni lah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Nabi ajak nak masuk pi kubur bagi salam, lalu kubur bagi salam. Kan? Nabi kata ziarah kubur fa innaha, sesungguhnya dengan kita ziarah kubur tu, kata Nabi, tuzakkiru bil akhirah, mengingatkan kamu kepada akhirat. Kan? Tapi kita pelik bila orang duk atas tanah kubur tu, dia duk sembang aja tuan-tuan. Dia main hantar mayat, dia main hantar jenazah, dia duk sembang, duk tepuk hangku, duk gelak lagi. Tak ada langsung peringatan dalam diri dia ni tuan-tuan. Hak paling leceh duk atas tanah kubur, dia duk isap rokok, duk ambil isap ni. Hak ni kira tak tahu. Kok ni tak ada aku, tapi kalau ada kira serupa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh ziarah kubur sebab dengan ziarah kubur boleh mengingatkan kepada akhirat, kata Nabi. Tapi kita hari ni pergi ziarah kubur, ingat tak akhirat? Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, balik kepada hadis tadi tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, anak yang soleh dia kena doa untuk mak dia, untuk ayah dia masa hidup dan selepas kematian mereka, sebab doa anak yang soleh ini sampai kepada mak dan ayahnya. Jangan kita harap imam saja, jangan harap ustaz aja tolong doa. Kita tu lebih afdal untuk doa kepada mak dan ayah kita, lebih-lebih lagi yang sudah meninggal dunia. Sebab Nabi kata Allah angkat darjat mereka di alam barzakh. Kalau sayang mak, sayang ayah yang sudah meninggal dunia, doalah kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ampun tuan-tuan, Allah angkat darjat. Walaupun kita tak minta, ya Allah angkatlah darjat ibu ayah aku dalam kubur, kita doa, ya Allah ampunkanlah mak dan ayah aku di alam kubur, wahai Allah. Doa tu pun Allah angkat darjat dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata qala na'am, Nabi kata ya, ada amalan yang masih boleh kita buat selepas kematian mak ayah kita sebagai tanda bakti kita kepada mereka ni. Masih boleh berbakti lagi kepada mak ayah kita lepas kematian mereka tuan-tuan. Dengan duk ingat habis dah tak? Nabi kata masih boleh berbakti lagi untuk mak ayah yang sudah meninggal dunia. Nabi kata na'am, Nabi kata ya. Arba'atu asya', kata Nabi, ada 4 perkara, 4 benda, kata Nabi. Tuan, pakat ingat insya-Allah. Main dengar tazkirah dia, mana bawa buku, dia kira rakam terus ya. Buku tak ada, kira bakat-bakat ingat insya-Allah tuan-tuan. Pertama kata Nabi hak boleh kita buat lepas mereka meninggal apa dia? As-salatu alaihima, salat ke atas keduanya, kata Nabi, iaitu salat jenazah. Adik-adik, abang-abang hak muda-muda lagi mak ayah dok ada lagi, belajarlah salat jenazah. Walaupun bukan untuk orang lain, tanam dalam diri, tanam dalam hati kita, aku belajar ni sebab aku bercita-cita untuk imamkan solat jenazah mak ayah aku seandainya mereka dulu yang mati sebelum aku.
Nah, sebab itu imam nak jadi imam solat jenazah pun tuan-tuan dia akan tanya waris dulu. Kan? Contohnya ayah mati, mak mati, dia ada anak lelaki. Nah, kita tanya mana anak dia? Nak jadi imam ke? Ke nak wakil kat saya? Kan kita kalau boleh kita nak suruh dia jadi imam. Tu yang terbaik dan paling baik. Kan? Kita bagi peluang dia tuan-tuan untuk kali yang terakhir. Kalau dia kata tak apa saya serah kat ustaz, tak apa kita buat. Nah, kita anak lelaki tanam dalam diri kita, hati kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terutamanya yang masih ada mak, yang masih ada ayah, belajarlah solat jenazah. Walaupun bukan untuk mengajak orang, bukan untuk orang lain tak, tapi untuk kita jadi imam kepada jenazah ibu dan ayah kita satu masa nanti, seandainya mereka yang pergi terlebih dahulu daripada kita. Tuan-tuan, bila nak jadi imam ni dia lain macam. Doa dia tu main daripada hati. No, kita duduk belakang ni tak kenal sangat pun kadang-kadang boleh meleleh yak mata bila anak almarhumah yang mendoakan untuk mak dan ayah dia. Dalam bahasa Melayu pula dia doa, kita semua faham tuan-tuan. Sentuh dah hati, sentuh kita ada anak pun teringin, ya Allah kalaulah nanti aku mati anak aku boleh solatkan jenazah aku macam ni, masya-Allah. Tuan-tuan, tu yang pertamanya, kita masih boleh berbakti dengan kita solatkan jenazah mak kita, ayah kita. Kalau tak mampu jadi imam, jadilah makmum. Kan? Sebab kadang-kadang ada anak perempuan dia tak boleh main jadi imam, tapi nak solat jenazah boleh tak? Boleh. Duduk belakang. Dia duduk di belakang solat jenazah untuk mak dia, ayah dia. Kalau tak mampu jadi imam, ustaz saya tak kuat lah, ustaz saya tak reti. Anda juga yang tu pun tak dan nak belajar, orang ni baru dengar kan. Tak apalah, solat juga jenazah mak ayah kita, tapi kita duduk belakang sebagai makmum. Tak boleh jadi imam pun, jangan kita duduk tunggu kat pintu masjid tu je. Orang main masuk. Nak kosong hujung tu, ada kosong lagi. Ni belakang ni ada kosong ni. Ustaz nak mayang dah ni. Ustaz tanya ada lagi di luar. Dia jawab tak ada dah ustaz. Boleh dah. Dia duduk tunggu orang tu kak. Ustaz dah kelih. Hang dah buat apa ni? Main lah. Anak tu main solat jenazah sekali. Jangan anak duk bawah pokok muktan, duk sembang. Orang solat jenazah mak dia, ayah dia, dia duk sembang bawah pokok muktan, tuan-tuan, duk baluk rokok daun. Jahanam. Kan jahanam. Kita hak nama anak tu mai solatkan jenazah mak kita, jenazah ayah kita, tuan-tuan. Kalau boleh kita urus jenazah mereka lagi cantik. Kita yang mandikan, kita yang siapkan, kafankan mereka, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Tu peluang terakhir kita untuk kita sentuh tubuh badan yang pernah melahirkan kita, tubuh badan yang pernah mengeluarkan peluh untuk memberi rezeki, mencari rezeki nafkah untuk kita, mak kita, ayah kita. Tu peluang terakhir kita, tuan-tuan, untuk kita sentuh tangan kita ni pada tubuh badan ibu dan ayah kita pada ketika itu. Tak erti ustaz, tak apa, tumpang ada tu. Tukang mandi jenazah ada tu, tuan-tuan, pi tumpang sekali. Sebab lepas daripada tu tak ada peluang dah, tuan-tuan. Nak pegang tangan mak kita, inilah tangan mak duk basuh dulu ni, basuh najis kita Inilah tangan mak ni duk sapu bedak kok muka kita ni. Ni ayah nilah, Allahumma salli ala Muhammad, yang duk gunakan kedrat dia, tenaga dia untuk cari rezeki ni kepada kita sampai kita jadi manusia hari ni, tuan-tuan. Ni itulah peluang kita. Kalau boleh salli ala Muhammad, lagi cantik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah aja dah tengok jam ni. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tamak solat jenazah ni solat yang paling mudah. Tuan-tuan tengoklah sendiri, sebab solat lain semua sama. Walaupun dia sunat, tapi dia sama. Dia macam sembahyang fardu juga. Mula dengan takbir, habis dengan salam, dia ada rukuk, i'tidal, sujud, antara dua sujud, tasyahud awal akhir apa semua kan. Mau subuh lagi payah doa kunut pula.
kan? Doa kunut pula lagi payah. Tapi solat jenazah dia cuma ada takbir 4 kali arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Sebab tu kalau kita masbuk tuan-tuan, masuk mai takbir kedua, saya kena tambah lagi satu kan, tak boleh bagi salam sama dengan tu imam kalau kita tak ikut takbir. Tapi dia arba'a takbiratin ke arba'a raka'atin, lagi silap pula. Duk sebelah kita je sembahyang, orang lain arba'a takbiratin, dia sebelah arba'a raka'atin, jahannam juga. Nah, sebab dia tak ada rakaat, tak ada rakaat. Dia berdiri tang tu, habis pun tang tu tuan-tuan. Pasal tu orang sembahyang jenazah ni berdiri rapat-rapat, tak ada masalah kalau sebelum PKP ni, sebelum SOP ni keluar mai. Kalau orang tak usah sembahyang, dia kata apa depa ni semua berdiri rapat-rapat, nak rukuk macam mana, sujud macam mana. Memang tak ada rukuk dan sujud. Kalau mau ada rukuk sujud juga lepas atas jenazah lah, tak lagi. Tak ada. Nah, itulah sembahyang paling mudah, berdiri kat situ tuan-tuan. Ramai orang boleh masuk sebab dia boleh rapat. Takbir tang tu, takbir pertama. Jangan pergi duk baca doa iftitah pula. Tu kata kena belajar juga, ambil yang simple-simple sudahlah. Al-Fatihah, siapa tak tahu baca, semua tahu Al-Fatihah ni. Takbir kedua, selawat atas Nabi, duk baca dalam tasyahud akhir, selawat Ibrahimiyah, semua orang hafal. Takbir ketiga, doa Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir laha warhamha. Pendek-pendek sudah. Hak keempat, ustaz saya tak hafal doa, tak apa, senyap sudah. Hak tu tak wajib baca pun. Imam bagi salam, kita bagi salam. Habis tak? Habis. Mudah tak? Oi, mudah ustaz noh. Memang mudah pun. Cuma kadang-kadang kita dok buat payah. Dan kita tak reti, kita buat cara tak reti lah. Hak tu imam dia reti. Nak dia ambil cara hak reti, dia baca hak panjang. Lagipun dia imam. Kan kita duk belakang tunggu je lah tuan-tuan, jangan duk habis awal bagi salam dulu pula. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah. Satu, nak rasa macam tak ada lah. Dapat kita habiskan hadis. Yang kedua, sallallahu ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, wal istighfaru lahuma, minta ampun untuk keduanya. Tadi kita baca hadis awal tadi tu, doa ni kan. Okey, minta ampun untuk mak ayah kita lepas mereka mati dah, kita minta ampun untuk mak ayah kita ni. No, kalau malas sangat pun lepas sembahyang minta ampun. Nah, kita ni waktu lain tak rajin nak doa ni. Tapi kalau kita jenis ingatkan mak ayah kita, duk saja teringat tuan-tuan, minta doa kepada Allah, ya Allah, duk teringatkan mak ayah ni. No, tiba-tiba teringat tuan-tuan, adab kita berdoa ni angkat tadah tangan kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah aku di alam barzahmu ya Allah. Tuan-tuan, doa. Nah, Nabi kata doa tu juga sebagai tanda kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Dengan doa kita mohon ampun kepada Allah itu meringankan azab mereka di alam barzakh, di alam kubur. Nah, bukan sia-sia dan bukan saja-saja doa tu. Walaupun nampak simple. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Yang ketiganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lajukan sikit tuan-tuan nak habiskan hadisnya. Wa infadhu ahdihima min ba'di mautihima, menunaikan wasiat selepas kematian mereka. Wasiat, kalau mak ayah sebelum dia mati ataupun lepas dia mati, kita tengok ada wasiat yang dia tinggalkan, maka kita sebagai anak tunaikanlah wasiat tersebut, selagi wasiat itu bukan benda yang mungkar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nah, dia kata aku telah berkata ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia main jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan ke semua harta aku ni? Ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata ya Rasulullah, bolehkah aku wasiat semua harta aku ni ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak boleh, kata Nabi. Ni. Nah, dengar betul-betul. Kita ada harta kadang nak wasiat semua, kan? Nabi kata tidak boleh.
Aku bertanya lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana dengan separuh daripadanya ya Rasulullah? Tadi semua tak boleh, lah ni setengah ya Rasulullah. Boleh tak aku wasiatkan setengah daripada harta aku ni ya Rasulullah? Nabi jawab, la, tidak boleh, kata Nabi. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta. 1/3 daripada harta kita boleh boleh wasiat. Sedangkan 1/3 itu pun banyak, kata Nabi. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya atau mencukupi, ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup, meminta-minta. No, kalau kita dok kira nak wasiat bagi kok lain, tuan-tuan, kita tinggalkan ahli waris kita ni, keluarga kita dalam keadaan meminta-minta dengan orang lain, tuan-tuan. Sebab tu Nabi suruh tinggalkan juga untuk ahli waris. Dengan menadah-nadah tangan meminta daripada tangan-tangan, yakni daripada bantuan manusia. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah. 3 dan yang keempat. Okey. Yang keempat, yang terakhir, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa ikramu sadiqih ima, kata Nabi. Yang keempat yang kita boleh buat sebagai langkah untuk kita berbakti kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia, iaitulah Nabi kata memuliakan sahabat mereka. Muliakan sahabat ayah kita, dia ada kawan. Mak kita, dia ada kawan. Lepas mereka mati, muliakan kawan-kawan mereka itu. Lelaki itu berkata, alangkah banyak dan baiknya perkara ini wahai Rasulullah. Banyak dia kata boleh buat, no. Ada 4 perkara Nabi sebut. Baginda bersabda, beramallah dengannya. Tu yang penting. Beramal tu penting. Kita kalau mengaji ilmu banyak ni. Maghrib 30 malam. Kan? Subuh 8 kali, kalau kata seminggu 2 kali. Kan? Tu dia 38 kuliah, tuan-tuan. Mau ta'lim. Kan? Cuma tang beramal tu kena tanya balik. Beramal ke tak lagi, kan? Tak apa, tak boleh buat banyak-banyak, tuan-tuan. Buatlah setakat yang mampu, jangan tinggal semua. Sesungguhnya kata Nabi, kebaktian kamu itu akan sampai pahalanya kepada mereka berdua. Sampai pahala kepada mak dan ayah kita yang sudah mati. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tadi buat baik dengan kawan ayah kita, mak kita ni, dalam satu riwayat Imam Muslim, disebutkan kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertemu dengan satu orang Badawi dalam perjalanan dia pergi Mekah. Lalu Abdullah bin Umar ni dia bagi salam kepada si Badawi tadi ni, dan dia jemput Badawi tu naik atas keldai yang ditungganginya. Beliau juga menghadiahkan serban yang berada di atas kepalanya kepada Badawi tu, Ibnu Umar. Serban dia pakai, dia buka, dia bagi kepada Badawi tu, tuan-tuan sekalian. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad ditanya kepada dia, ditanya kepada Ibnu Umar, kenapa buat yang demikian? Kamu kenal ke dia ni siapa? Dia ni pula Badawi. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya ayah lelaki ini dahulunya merupakan seorang lelaki yang mempunyai hubungan mesra dengan Umar bin Al-Khattab. Ayah lelaki Badawi ni kawan dengan ayah Ibnu Umar ni, kawan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ayah dengan ayah. Ni cerita anak dengan anak jumpa ni. Tu pun tuan-tuan bila jumpa dia muliakan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kebaktian ialah apabila anak menghubungkan silaturahim dengan keluarga orang yang dahulu mempunyai hubungan kemesraan dengan ayahnya, yakni yang sudah meninggal dunia.